محمد صلى الله لا إله إلا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Ikuti Mutiara Ilmu setiap Jumaat 10 hingga 11 pagi. Ini orang yang memohon ampun ialah menandakan orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lidah ni tak dikawal, tak dijaga dan digunakan kepada tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau yang memudaratkan, akan membawa kemudaratan kepada pemiliknya. Bersama yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, hanya di Radio Malaysia, Melaka FM. Ya, Radio Malaysia Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.06 pagi. Terima kasih kepada rakan setugas Murni Syafinas yang telah pun menemankan anda sejak 6 pagi tadi. Dan untuk 4 jam berikutnya ini seperti biasa di hari Jumaat, saya Siti Rubiah Bersiran akan temankan anda. Dan waktu ini juga kita seperti biasa bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dalam program Mutiara Ilmu. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Datuk, kita masih lagi dalam tempoh kawal tempoh PKP, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan seperti biasalah kan, kita tak dapat nak berjumpa ni, dah lama juga ni kita tak dapat bersua muka. Kita hanya ke udara menerusi talian telefon saja. Dan seperti biasa pada hari Jumaat, sebelum kita meneruskan kupasan kita hari ini dengan tajuk masih lagi dalam bab tasawuf, fakir dan tawakal, kita nak dengarkan dulu tazkirah dari Datuk. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih kepada dia Kak Siti, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesihatan serta nikmat kemerdekaan. Kita masih lagi diberi nikmat kemerdekaan walaupun kita kata dalam keadaan kita ni PKP ke atau PKPB ke. Ya, saya. Tapi kita masih lagi orang yang merdeka. Ya. Mana orang merdeka ni lah orang yang berasa gembira kerana mereka masih lagi boleh hidup dalam keadaan aman dan sebagainya lah. Jadi seperti mana yang Kak Siti beritahu tadi, walaupun PKP ini menghadkan pergerakan dan pertemuan kita, tetapi dalam urusan dakwah ataupun dalam mengajak manusia ni kepada dan mengingatkan manusia kepada kebaikan, dia tidak mengira tempat. Dia tak mengira tempat, tak mengira waktu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, "Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan ini dia memberi manfaat kepada orang beriman lah. Ya. Jadi dalam memberi peringatan ni tak kira mana-mana pun boleh, kan? Yang pentingnya Sampai. mesej yang kita nak sampaikan tu dia sampai kepada orang lain lah. Sama ada mesej itu disampaikan melalui lisan ataupun dengan tulisan. Lisan kita kata tadi dengan percakapan kan. Ya. Ataupun dengan tulisan mengenai panel. Ataupun dengan tingkah laku ataupun pergerakan tubuh badan ataupun anggota lah. Jadi mana-mana pun masih boleh lagi kita menyampaikan dakwah. Dakwah boleh disampaikan. Tapi urusan dakwah ni tak boleh diberhentikan. Dan kalau kita melihat bahawa Rasulullah SAW menyebut di dalam hadis ni, dia kata ad-dinu nasihah. Agama ni ialah prinsipnya ialah nasihat menasihati. Iaitu bila ditanya kulna liman lillah, kepada siapa, iaitu kepada Allah. Iaitu bila disebut kepada Allah, nasihat bagi Allah ni ialah maknanya mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian wali rasulihi, nasihat bagi Rasul ini ialah iaitu mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mengikut akan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda lah. Dan yang terakhirnya dikata wali a'immatul mu'minin, nasihat bagi maknanya a'immah, makna dan wa'ammatihim. Wa'ammatihim ni kepada siapa-siapa saja. Maksudnya dalam kita memberi nasihat ni tak kira dia bukan semestinya kepada orang yang tak baik je. Kan? Yeah. Biasa kalau kita kata nak beri nasihat ni tentu kepada orang yang tak baik kan. Tapi sebenarnya memberi nasihat ni sebab sama ada kepada orang yang baik ke, orang yang sedia baik ke, atau orang yang tak baik, dia semua kena bagi nasihat. Sebab apa? Bagi orang beriman, nasihat ini dia memberi manfaat. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan menyebutkan 6 ketakutan orang mukmin. 6 ketakutan orang mukmin. Ayat. Ya. Disebutkan, dia kata innal mu'minina fi sittati anwa'in min khauf. Bahawa orang mukmin hendaklah takut kepada 6 perkara. Yang pertamanya, min qablillah an ya'khudha minhul iman. Takut kepada Allah apabila dia mencabut iman daripada dirinya dalam pada masa sakratul maut. Jadi orang-orang beriman ini hendaklah dia takut kepada Allah, takut apa kalau Allah Taala tarik dia punya iman dia waktu dia nak mati tu. Allah tarik iman dia. Jadi dengan sebab itu Kak Siti, kita dituntut untuk Rasulullah SAW mengajar kepada kita doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, dalam kebaikan. Ya. Wala takhtimna ala bisu'il khatimah.
jangan kau matikan atau kesudahan kepada hidup aku ni kepada sesuatu yang buruk. Nah, jadi ini adalah doa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW supaya kita baca tiap-tiap hari kan. Sebab kita bimbang, kita tak tahu. Sebab kesudahan manusia tu dia bergantung kepada bagaimana kesudahan hidup dia. Kalau waktu walaupun dia pada hari ni semayang, dia puasa, tapi di saat akhir tu yang akan menentukan bagaimana dia ni beriman tak beriman, mati dalam keadaan Islam atau tidak. Itu yang paling kita takut. Jadi dengan sebab itu kita kena banyakkan doa ini. Yang keduanya, min qablil hafazati an yaktub alaihi ma yufdahu bihi. Takut kepada para malaikat pencatat amal apabila mereka mencatat amal yang sangat memalukan untuk dikemukakan pada hari kiamat kelak. Jadi kita ni kena takut dengan para malaikat yang mencatat amal kita, iaitu kiraman katibin. Dia mencatat amal, jadi kita malu. Kita akan rasa malu besok kalau sekiranya malaikat yang ditugas mencatat amal ni mencatat perkara-perkara yang tak elok, perkara keji, perkara mungkar yang kita lakukan, sehingga amal ini bila dibentangkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka besok orang semua manusia akan mengetahui bagaimanakah pekerjaan kita di dunia kan. Ya. Ini yang paling kita takut lah. Jadi dengan sebab itu kita hendaklah berasa malu, hendaklah berasa takut kepada para malaikat yang mencatat amal. Amal kita. Amal kita. Yang ketiganya, min qabli syaitana an yubtila amaluhu. Hendaklah kamu takut kepada syaitan manakala merosakkan pahala amal perbuatan. Jadi kita ni nak takut kepada syaitan, kena berjaga-jaga. Sebab syaitan ini, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh yang paling nyata, sebab dia mengajak kepada manusia ni, mengajak manusia supaya buat perkara keji dan mungkar. Kadang-kadang kita buat baik, tapi dalam kebaikan itu syaitan merosakkan kita punya amalan dengan adanya riya, adanya ujub. Jadi dengan sebab tu amalan kita boleh jadi batal kan. Jadi ini kita kena takut juga. Ya. Okay, yang keempatnya, min qablil malikil mauti an ya'khudahu fi ghaflatin baghlatin. Hendaklah kamu takut kepada malaikat Israel juga jika mencabut nyawamu dalam secara tiba-tiba dalam keadaan kamu lalai kepada Allah Ta'ala. Ni nak kena takut dengan malaikat maut. Kerana apa? Kita bimbang. Takut ni supaya kita berjaga-jaga. Supaya apa? Kita nak, kalau boleh biarlah mati waktu dia. Malaikat maut ni mencabut nyawa kita dalam kita melakukan kebaikan kan. Kalau sekiranya kita ni mati dalam keadaan na'udzubillah min zalik, dalam keadaan nyawa kita dicabut tengah buat maksiat atau buat dosa, itu yang paling kita takut lah. Dalam keadaan kita lalai. Jadi dengan sebab itu orang beriman ni dia tidak ada waktu yang boleh dilalaikan. Kerana apa? Semua waktu atau detik dalam kehidupan dia tu adalah sesuatu yang sangat berharga kan. Kerana detik yang berlalu dalam kehidupan dia semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu soalannya dia kata apa? Aku beri kepada kamu masa, umur, di mana kamu habiskan. Jadi besok tu kita akan ditanya tentang umur. Jadi umur ni termasuk dalam perkara yang kita takut, perkara lalai lah. Okay, yang kelimanya, min qabli dunya an yaghtarra biha tushghiluhu anil akhirah. Takut kepada dunia dan kenikmatannya manakala akan memperdaya dan menyibukkannya daripada mengingat akan Allah, mengingat akan hari akhirat. Kita naklah takut kepada dunia dan nikmat dia. Sebab hari ni dengan nikmat banyak orang jadi lalai kan. Kadang-kadang orang lupa sebab bila duit banyak, bila harta banyak, bila kemewahan ada dan sebagainya, banyak orang lupa masjid, banyak orang lupa sembahyang, banyak orang lupa sedekah dan sebagainya. Jadi kenikmatan ini atau dunia ni melalaikan mereka dan menyibukkan mereka. Kadang-kadang bila dah harta banyak, sibuk nak urus ni sampai kadang-kadang tidak sempat masa untuk akhirat.
Tidak sempat masa untuk semayang, tak sempat untuk beri sedekah dan sebagainya. Dan yang terakhir disebutkan bahawa min qablil ahli wal iyali an yashtaghila bihim fayushghilunahu an zikrillah ta'ala. Takutlah kepada keluarga manakala urusan mereka akan menyebutkan hingga melupakan daripada ketaatan kepada Allah. Jadi kita naklah takut kepada keluarga. Kadang-kadang keluarga ni kadang-kadang menyekat kita. Kan? Contohnya seorang ibu, waktu dia ada anak, dia tak boleh pergi masjid, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh bangun malam kan. Sebab nak bangun malam masa ada anak kecil, bajunya mungkin dikencingkan oleh anak dia kan. Tapi bila anak-anak dah besar, tak ada masa sibuk dengan anak pula lain. Dengan cerita yang lain kan. Bila anak dah besar dah lain cerita. Bila anak belum berkahwin lain pula cerita. Bila anak dah ada cucu, lain pula cerita. Yang akhirnya dia akan jadi lalai dan tak sempat untuk melakukan amal-amal ibadat. Dahlah waktu dulu, waktu dia ada anak, dia tak sempat. Sehingga dia ada cucu pun dia tak sempat juga. Sibuk jaga cucu kan. Jadi perkara-perkara inilah yang kita takut akan menyibukkan kita dan melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba renung-renungkan pada tahun baru ini kita berada dalam tempoh PKP. Cubalah kita renungkan, mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita dan menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, itu dia tazkirah kita untuk hari ini, 6 ketakutan orang mukmin. Dan selepas ini kita nak teruskan dengan kupasan tajuk kita yang berlangsir lagi kita dalam tajuk tasawuf, tapi hari ini kita nak menyentuh mengenai makam yang kelima fakir dan juga makam yang keenam tawakal. Jadi pastikan anda terus bersama Melaka FM. Baik Kak Su, kita dengarkan dulu ini dan kita akan bersama lagi selepas ini. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udhu bika min sakhatika wan nari. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udhu bika min sakhatika wan nari. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon redamu, jua syurga dan aku berlindung dari murkamu serta neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon redamu, jua syurga dan aku berlindung dari murkamu serta neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata a'udhu bika min sakhatika wan nari. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udhu bika min sakhatika wan nari. Ikuti Mutiara Ilmu setiap Jumaat 10 hingga 11 pagi. Ini orang yang memohon ampun ialah menandakan orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lidah ni tak dikawal, tak dijaga dan digunakan kepada tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau yang memudaratkan, akan membawa kemudaratan kepada pemiliknya. Bersama yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, hanya di Radio Malaysia, Melaka FM. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam program Mutiara Ilmu bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Dan Kak Su, kalau minggu lepas kita dah menyentuh mengenai sabar, makam yang keempat dalam tasawuf ini, dan hari ini kita nak menyentuh lagi mengenai makam yang kelima iaitu fakir. Dan Datuk,
Ya, saya. Jadi hari ni Kak Su ada 2 minggu lepas, minggu lepas dengan minggu sebelum ni Kak Su memantau kita menerusi Facebook kan. Ni rakan-rakan Facebook ni terima kasih sebab mendengarkan dan mengikuti rancangan kita secara live di Facebook Melaka FM. Dan Tapi Kak Su senyap je hari ni ya. Assalamualaikum tu. PKP. Assalamualaikum, sihat? Alhamdulillah. baik Datuk, kita nak teruskan lagi dengan kupasan kita yang seterusnya, iaitu makam yang kelima, iaitu berkaitan dengan fakir. Apa hakikat makam fakir ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bila kita menyebut tentang makam fakir di dalam bab tasawuf, iaitu bab yang mana masuk fakir ini ialah iaitu di dalam persaudaraan antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Maka orang yang bertasawuf dia tidak boleh merendahkan orang yang fakir ataupun orang yang miskin. Okay. Sebab kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW, ramai para sahabat ini adalah terdiri daripada orang-orang fakir kan. Orang-orang fakir di zaman Rasulullah ni disebut dengan nama golongan suffah. Golongan suffah ni ialah kalau mungkin Kak Siti ataupun Kak Su dah pernah pergi menunaikan haji atau umrah. Kalau kita sampai di rumah Rasulullah SAW di Madinah tadi, dalam Masjid Nabawi, kita di depan rumah Rasulullah tu ada satu dataran tinggi. Di sana itulah yang tempat golongan-golongan sofah ni duduk bertetangga dengan Rasulullah SAW seramai 70 orang. Dan mereka ni adalah orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan sesiapa yang menyakiti golongan suhbah, maka dia telah menyakiti aku. Nak menunjukkan bahawa Rasulullah SAW cukup menghormati ataupun cukup memandang mulia kepada orang fakir ni. Jadi memuliakan orang fakir itu adalah lebih afdal daripada memuliakan ketika mana kaya, ketika mana seorang itu kaya. Kerana apa? Kerana kefakiran itu adalah lebih mulia daripada kekayaan. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Rasulullah SAW telah memberitahu kepada Fatimah. Satu hari, satu kisah kat Siti Rasulullah SAW telah tidur di atas riba anak ni, iaitu Fatimah Az-Zahra. Kemudian apabila Rasulullah dibaring di atas riba anak dia, maka Fatimah waktu tu dia melihat akan wajah ayah dia ataupun wajah Rasulullah SAW, maka dia mendapati di rambut, di kepala dan di janggut Rasulullah tu telah ada putih lah. Jadi maknanya dah ada uban gitu kan. Jadi pada waktu itu Fatimah dia menangis. Sehingga air mata dia jatuh di atas pipi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pun tanya, "Wahai Fatimah, kenapa engkau menangis?" Jadi Fatimah kata, "Wahai ayahanda ataupun wahai Rasulullah SAW, aku melihat telah ada warna-warna putih di atas kepala kamu dan di janggut kamu. Sebab hakikatnya kalau sekiranya dah ada warna putih pada kepala atau janggut ini, nak menunjukkan bahawa seorang itu dah tak lama lagi akan hidup di atas muka bumi ini." Jadi gitu kan. Jadi Rasulullah SAW seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, iaitu Fatimah. Jadi dia ni bila tengok Fatimah menangis, dia tak mahu anak dia jadi susah hati. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu telah menghiburkan Fatimah dengan mengatakan, "Wahai Fatimah, engkau adalah engkau adalah daripada ahli keluargaku yang pertama menyusul aku masuk dalam syurga." Jadi maknanya Rasulullah beri jaminan lah bahawa engkau adalah daripada ahli keluargaku yang pertama sekali
akan menyusul di belakang aku masuk syurga. Dan Rasulullah pun beritahu, wahai Fatimah, hendaklah kau ingat bahawa sesungguhnya dalam syurga itu ramainya orang-orang fakir. Aku melihat dalam syurga bahawa ramai orang fakir daripada orang kaya. Jadi ni Rasulullah nak bagi tahu kepada kita, nak ingatkan kan, bahawa kedudukan orang fakir ni yang beriman kepada Allah Taala itu adalah lebih baik. Tetapi adalah lebih buruk maknanya orang fakir yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Itu lagi teruk. Kalau orang fakir yang beriman, dia lebih baik daripada orang kaya yang beriman. Jadi kita tengok kan. Jadi dengan sebab itu Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa kedudukan orang fakir yang begitu tinggi lah. Sebab dalam syurga ni ramai orang fakir. Jadi dengan sebab itu kita ni hendaklah maknanya di dalam ilmu tasawuf itu, sebab tu mereka tidak boleh memandang rendah kepada orang fakir yang lain. Kan? Ketika mana dia berada, dia tak boleh memandang rendah kepada orang yang tak berada. Dan kemuliaan orang fakir ni tinggi. Sebab kalau kita melihat banyak para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya Abu Huzaifah, Al-Yamani contohnya, dan para sahabat yang lain. Ni semuanya adalah terdiri, contohnya Bilal bin Rabah. Ini semua orang fakir. Ibnu Maktum dan sebagainya. Maka ini adalah nak menunjukkan bahawa di dalam tasawuf, kedudukan orang fakir ni yang beriman kepada Allah adalah lebih tinggi kedudukan dia. Dan hendaklah kita memandang kedudukan orang fakir ni jangan dipandang dengan kehinaan. Sebab dia ada kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya orang fakir itu, kerana orang fakir ni dia lebih senang sebab dia lebih redha dengan kehidupan. Dia lebih redha berbanding dengan orang kaya kan. Orang kaya ni kalau dia uji, dia dah selalu dapat makan. Kalau dia tarik satu hari tak dapat makan, dia marah lah. Dia kata matilah kita tak dapat makan. Tapi orang-orang fakir ni memang dia dah selalu tak makan. Kalau dia dapat makanan sekali, alhamdulillah kan, dia bersyukur dengan Allah. Tapi kalau dia tak makan banyak hari pun, dia akan menjadi orang yang sabar. Jadi inilah kita kena lihat betapa pentingnya sifat fakir ni dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu dia penerangan mengenai fakir. Dan selepas ini kita nak dengar pula penerangan mengenai tawakal. Sebab kita selalu biasa kita dengar orang cakap tawakal, berserah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan berserah, kita akan ketahui selepas ini.
Ikuti Mutiara Ilmu setiap Jumaat 10 hingga 11 pagi. Ini orang yang memohon ampun ialah menandakan orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lidah ni tak dikawal, tak dijaga dan digunakan kepada tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau yang memudaratkan, akan membawa kemudaratan kepada pemiliknya. Bersama yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, hanya di Radio Malaysia, Melaka FM. Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang mengikuti live Facebook Melaka FM. Waktu ini kita dalam program Mutiara Ilmu bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Hari ini kita membicarakan mengenai makam kelima dan juga makam yang keenam dalam ilmu tasawuf, iaitu makam fakir dan juga tawakal. Baik Datuk, bagaimana pandangan tasawuf mengenai tawakal, dan cukup ke sekadar kita menyerahkan bulat-bulat pada takdir tanpa kita berusaha bekerja? Ya, okey. Okey, sebelum kita nak menjawab kepada persoalan itu ialah kita hidup dekat atas dunia ni ialah orang yang bekerja kan. Ya. Dijadikan kita ni hidup untuk memakmurkan. Bila memakmurkan bumi ni ialah mesti bekerja lah. Bekerja. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ, apabila kamu berazam ataupun berkehendak untuk mendapatkan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Di sana ialah tawakal ini tidak boleh berlaku tanpa usaha. Dia mesti tawakal ini dia mesti didahulukan dengan usaha. Orang yang bertawakal tanpa mendahulukan dengan usaha, ini adalah satu daripada perbuatan yang salah lah dalam Islam. Jadi kalau kita melihat kepada perbicaraan dalam ilmu tasawuf, Syekh Abdul Hafiz Farahili Ali bin Qarni mengatakan memang terdapat banyak tumahan ataupun kata-kata yang salah dilemparkan kepada golongan-golongan sufi. Mereka menganggapkan bahawa kalau orang-orang sufi ni, mereka ni adalah orang yang malas bekerja, kan? Ataupun orang yang menyerahkan, kalau dah masuk jadi ahli sufi ni, dah jadi orang ahli sufi, serah ajalah rezeki ke makan minum, serah aja pada Allah Ta'ala. Dan menganggap bahawa orang sufi ni adalah orang malas. Sebenarnya tuduhan ataupun kata-kata itu adalah kata-kata yang tersasar, yang dilakukan oleh golongan-golongan orientalis, yang sebenarnya tujuan mereka ialah untuk menjauhkan umat ini dekat kepada agama Allah Ta'ala. Nak menjauhkan umat daripada membersihkan diri. Sebab orang sufi ni adalah orang-orang yang membersihkan diri mereka daripada dosa kan. Jadi dengan sebab itu orang-orang orientalis ni menggunakan, maknanya menganggap dan melemparkan kata-kata bahawa orang sufi ni kalau dah dia mabuk dengan zikir dia, mabuk dengan ibadat dia, dia jadi pemalas. Dia tak kisah dengan baju, tak kisah dengan tempat dan sebagainya. Sebenarnya perkara ni adalah sesuatu yang salah lah. Sebab apa? Golongan sufi ni adalah orang-orang yang pergi juga berjihad ke jalan Allah Ta'ala. Sebab zaman para sahabat, banyak golongan-golongan sufi yang keluar pergi berjihad kan. Dan mereka ni juga menjalankan kerja. Ada kerja yang dilakukan lah. Jadi seperti mana kalau kita melihat salah seorang iaitu Bannan Al-Hammal berkata, sesiapa yang menolak sebab dan musabbab dalam kehidupan mereka, contoh sebab tu ialah kalau kita kata nak duit, mesti maknanya melalui sebab dia dulu. Maknanya musabbab, duit tu tak akan dapat melainkan dengan bekerja. Duit tak boleh datang turun daripada langit macam tu je. Kan? Seperti mana berlaku pada zaman Imam Abu Hanifah. Satu hari dia berjalan di tepi masjid, maka dia dengar di dalam orang dalam masjid tu ada suara berdoa. Kan? Dia kata, ya Allah, aku dah 3 hari tak makan, ya Allah, kau turunkanlah rezeki daripada langit. Kan?
Jadi bila Imam Abu Hanifah mendengar doa tu, dia rasa sedih, rasa sayu sebab orang ni kelaparan kan. Maka dia balik ke rumah, dia isi beberapa wang perak, masukkan dalam runcang, lalu dibaling daripada tingkap. Bila dibaling tu gugur dekat depan orang tu lah kan. Maka orang tu kata, terima kasih ya Allah, kau telah bagi rezeki pada aku kan. Lepas tu dia ambil duit ni, orang ni pun keluar, dia makan kan? Dia gunakan duit tu untuk keperluan dia. Lepas tu dalam beberapa minggu selepas tu dia masuk balik sebab duit dah habis kan. Dia pun berdoa benda yang sama. Kebetulan Imam Abu Hanifah pun lalu kat situ juga. Maka perkara yang sama juga berlaku. Kemudian bila duit ni dia dapat, dia keluar makan dan sebagainya, memenuhkan kehidupan dia. Lepas tu beberapa minggu yang selepas daripada tu, dengar pula suara yang sama, Imam Ahmad bin Hanbal lalu lagi. Jadi tapi kali ni kata Imam, suara ni macam suara yang sama. Sama. Lalu dia pun ambil balik ke rumah, dia pun mengisi dalam uncang tu, tapi kali ni dia isi dalam uncang ni bukan duit je, tapi ada nota. Ada nota. Dia tulis dalam nota tu, bukan begitu caranya. Maknanya dapat duit habis, lepas tu masuk balik doa kan, ada kerja dan usaha kan. Jadi maknanya orang ni bila dibaca, dia kata dalam duit ni ada nota. Jadi bila dia baca tu, dia faham rupanya kalau kita nak menolak sesuatu sesuatu musabab, nak dapatkan satu musabab mesti melalui sebab dulu. Jadi nak tolak maknanya lapar mesti dengan makan. Nak tolak haus, sebab musabab kepada haus ni mesti dengan minum kan. Jadi dengan sebab itu, inilah caranya. Jadi orang kata Imam Bannan Al-Hammal kata, orang yang menolak sebab dan musabab dalam kehidupan mereka, maka ternyata golongan ini adalah dalam kategori orang yang berserah bulat-bulat tanpa berusaha ataupun hanya bertawakal saja kepada Allah Ta'ala. Ini sebenarnya adalah salah. Golongan ini adalah salah. Dan Abdullah bin Mubarak pula berkata, tidak ada kebaikan kepada sesiapa yang tak pernah merasai kelazatan bekerja mencari rezeki. Tidak ada kebaikan. Tak ada kelazatan, kebaikan. Kan? Sebab tu orang kalau dia dapat duit cara mudah, kita tengok anak-anak kita, sebagai contoh kat Siti. Ya, saya. Kalau kita ada anak, dia contohnya nak handphone kan, kita pun belikan handphone. Kan? Kita akan tengok bagaimana dia punya cara dia menghargai handphone yang kita beri itu dengan kita bagi kat dia, dengan kalau sekiranya dia beli sendiri sesuatu. Contohnya dulu kat Siti kan, Siti sebelum bekerja, ada ayah, ada ibu, kita minta basikal lah. Dapat basikal. Jadi dapat, mak ayah pun berikanlah basikal. Bagaimana penghargaan kita kepada basikal yang kita dapat dengan sebab ayah kita beri? Suka tu suka, tapi tak ada macam mana kita keluarkan sendiri kan. Berbanding kalau sekiranya dengan basikal yang kita beli sendiri dengan duit kita. Kita punya penerimaan tu dia berbeza kan. Dengan sebab itu, kata Abdullah bin Mubarak, orang yang tak pernah merasai yang tak pernah bekerja, dia tidak akan merasa bagaimana susahnya nak dapat duit. Sebab hari ini kita nak dapat duit. Sebab tu kalau kita ada duit, kita rasa sayang nak belanja ni. Nak simpan kan. Berbanding dengan orang dapat duit dengan cara yang mudah. Ini mana nak menunjuk kepada kita apa dia punya maksud kata Imam Mubarak ni, ialah orang yang kalau dia hendakkan sesuatu dengan jalan tanpa usaha, maka dia tidak akan rasa macam mana susahnya benda tu tadi. Berbanding dengan kita hari ni, contohnya kat Siti hari ni tiap-tiap bulan dapat gaji kan. Tapi nak dapat gaji ni pukul 5 kena masuk konti kan. Kena 4 jam tu, sejuk tu dalam konti tu kan. Betul. 4 jam tu kena duduk dalam tu je, tak boleh nak bercakap dengan orang lain. Kita bercakap dengan benda-benda mati je. Kan? Dalam studio tu ataupun dalam bilik kita tu, kita bercakap dengan mikrofon. Kita cakap, dia tak boleh nak balas apa yang kita cakap. Kan? 4 jam bukan masa yang pendek kan.
Berbanding dengan orang yang kalau duduk di luar, dia banyak boleh berinteraksi dengan orang lain. Jadi nak tunjuk kepada kita, kalau kita dapat duit tanpa kerja, kita tak tahu bagaimana lazatnya, apa dia liku-liku dalam nak mendapat duit. Jadi nak tunjukkan pada kita, kalau orang bekerja, nak dapat duit tu bukan senang kan. Betul. Mak ayah kita selalu cakap, kau ingat nak dapat duit senang? Cap duit. Cap duit. Ingat cak duit. Sebab tu nak menunjukkan bahawa di sana kerana kesusahan itulah yang dikatakan kelazatan dalam bekerja. Kan? Orang baru tahu, rupanya nak dapat duit 10 sen, kadang kena maki dengan bos, kena marah dengan bos, kan? Terpaksa menerima asam garam hidup kerana nak dapat duit. Dengan duit itulah kita boleh belanjing. Jadi dengan sebab itu nak tunjukkan, ya Abdullah Mubarak ni dia seorang ahli sufi, Kak Siti dia ni seorang tabi'in. Dia walaupun dia seorang ahli sufi, tapi dia merupakan seorang ahli peniaga yang terkenal. Juga. Dia ni seorang ulama hadis pada zaman tabi'in lah. Tapi dia merupakan seorang ahli peniaga yang cukup terkenal. Walaupun dia orang agama, tapi orang yang cukup hebat dalam niaga. Dan banyak kita tengok kalau para sahabat, para salafus saleh, contohnya ada orang yang tukang membuat kunci, tapi dia ulama. Kan? Contohnya Ibnu Qaffal tu diambil daripada kerja dia. Qaffal ni lah orang yang membuat, maknanya mangga kunci. Mangga. Sebab tu oleh kerana dia ni orang yang excellent dalam buat mangga kunci tu, jadi dia disebut dengan nama Ibnu Qaffal, dia disebut dengan Syekh Qaffal, iaitu orang yang buat kunci. Jadi tengok, nak tunjukkan orang-orang dulu, dia bukan, kalau kata ahli agama, bukan semata-mata agamanya. Dia ada profession dia, kan? Contohnya Khabbab, seorang daripada sahabat Rasulullah SAW. Dia merupakan orang yang pakar dalam buat pedang. Kan? Buat senjata-senjata untuk pergi perang ni. Dia adalah orang yang pakar lah. Jadi dia merupakan seorang sahabat, kan? Jadi dia ada pekerjaan dia. Jadi nak tunjukkan kepada kita bahawa orang-orang sufi ni bukanlah orang yang main serah-serah begitu semata-mata lah. Dan kalau kita melihat Asy-Sya'rani pula menasihatkan pengikut dia supaya berusaha dan dengan bersungguh-sungguh. Dia kata apa? Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan pekerjaan kerana kesungguhan dalam bekerja itu lebih utama daripada ibadat sunat dan sukarela. Ini kata Sya'rani. Seorang daripada ulama yang terkenal, kan? Sehingga dia kata apa? Kalau bekerja, jangan kerja main-main. Hari ni kalau kita tengok masalah integriti dalam jabatan, dalam mana-mana pejabat, kan? Dia dah ada kerja tapi selalu tak datang, ponting, kan? Berbanding dengan orang yang betul-betul nak kerja tapi tak dapat kerja. Kan? Tapi bila dia dah ada kerja, dia main-main. Integritinya tak ada, selalu ponting, satu datang lewat dan sebagainya. Jadi Sya'rani kata apa? Orang yang bekerja ni, dia kena bekerja dengan sungguh-sungguh. Kerana apa? Bekerja bersungguh-sungguh ni adalah lebih baik daripada ibadat sunat. Ibadat sunat ni, contoh sembahyang sunat, kan, dia lebih baik. Kerana dia tu adalah sebahagian, bekerja ni kerana menjalankan tugas itu sebahagian daripada ibadat. Jadi dengan sebab itu jangan main-main dengan kerja lah, kan. Kemudian Hamdun bin Qassar berkata, orang mukmin yang duduk sahaja tanpa usaha, itulah orang yang sentiasa terjebak dengan masalah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang menganggur, kan, tak ada kerja, dia bukan kerja tak ada, tapi malas nak bekerja. Maka dia akan terjebak dengan banyak masalah. Biasanya penganggur-penganggur ni terlibat dengan apa? Dadah, masalah sosial, kan, masalah vandalisme dan sebagainya, macam-macam cerita lah. Mereka akan terjebak. Jadi orang mukmin dia tak boleh duduk saja. Dia kena ada aktiviti yang dia buat yang mendatangkan kebaikan kepada kehidupan dunia dia ataupun kehidupan akhirat dia. Jadi dengan sebab itu
sebagai kata-kata yang lain berkenaan dengan bekerja ni, tawakal ni, Abu Ja'far Haddad mengatakan lebih daripada 15 tahun aku bekerja sebagai seorang tukang besi, daripada berbuat beberapa buah kedai, dan aku tetap bertawakal. Di samping itu aku berusaha dan mendapat upah daripada kerja tersebut pada setiap hari. Jadi maknanya dia dalam nak mendapatkan upah, dalam nak mendapatkan duit, dia bekerja, kemudian bekerja sungguh-sungguh, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Sama ada Allah Ta'ala nak bagi rezeki atau tidak, itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dah bekerja sebanyak 15 tahun bekerja. Okey. Jadi nak menunjukkan kepada kita, itulah maknanya tuntutan dalam Islam. Islam ni memandang maknanya berat orang yang malas bekerja. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan apa? Adalah lebih baik orang yang mengambil tali, seutas tali dan sebilah kapak, masuk di dalam hutan, lalu meletakkan seberkas kayu di belakangnya dan dijual di pasar, adalah lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Jadi nak tunjuk kepada kita apa? Bekerja ni adalah satu perkara yang dituntut dalam Islam. Ada lagi mana dia tidak melanggar hukum dan tak melanggar maknanya batasan syarak, melanggar apa yang Allah Ta'ala larang, maka disuruhlah kita bekerja. Walaupun kerja tu dipandang hina oleh masyarakat, oleh orang lain kan. Tapi sebaginya mana dia ni baik, tak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tak jadi salah. Wallahu a'lam. Maknanya kita kena bekerja, lepas tu baru kita berserah, kita bertawakal. Kita kena bertawakal kepada Allah. Dan Datuk, apakah yang dimaksudkan dengan tawakal, dan adakah ia menafikan usaha manusia? Okey. Tawakal ini disepakati oleh para sufi merupakan asas dalam menghimpunkan kepadanya ialah mereka yang teguh dalam kedudukan rohani dan kesufian. Ini tawakal. Kerana tawakal ni sendiri ialah dia merupakan sesuatu perbuatan hati yang tidak menghalang daripada usaha dan ikhtiar. Malahkan orang yang bertawakal ni ialah orang yang sentiasa di dalam pertolongan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu orang yang beriman, dia mesti ada dalam diri dia maknanya tawakal, usaha dan tawakal. Kerana bila dia hendak sesuatu, dia usaha, maka dia serahkan segala usaha dia tu kepada Allah Ta'ala yang menentukan. Dengan sebab itu orang yang menyerahkan segala usaha dan ikhtiar dia kepada Allah Ta'ala, maka inilah orang yang tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Ini nak menunjukkan kepada kita, Kak Siti, iaitu orang yang beriman ini, mereka tidak menafikan kesudahan yang terakhir. Contoh, saya nak bawa contoh, Qarun. Qarun ini ialah pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika mana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan supaya meminta kepada Qarun untuk memberi zakat, mengeluarkan zakat, maka Qarun pun mengatakan bahawa segala harta yang aku dapat ini hasil daripada usahaku sendiri, dengan sebab kepandaian aku. Jadi kita nak tengok tu Kak Siti, Kak Su, percakapan dia tu. Bermakna dia menentukan bahawa hasil yang dia dapat tu adalah semata-mata dengan sebab dia. Sebab dia. Mana dia tidak meletakkan di hujung daripada usaha tu ialah Allah. Bahawa Allah Ta'ala yang memberi kekayaan. Jadi dengan sebab itu orang yang beriman dia tak macam begitu. Itu sebabnya golongan sufi mereka bekerja macam orang lain juga. Tapi dalam kerja, sama ada kerja kepada akhirat ataupun kerja dalam keduniaan ini, mereka meletakkan maknanya di hujung daripada kerja akhirat mereka atau kerja hidup dunia tu, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau hari ni Kak Siti semayang kan? Ya, Semayang tu sebagai usaha kan? Adakah semestinya dengan usaha kita tadi semayang kita akan dapat pahala? Adakah mesti? Mesti atau tidak? Tak.
Tidak mesti kan. Sebab apa? Yang menentukan nak bagi pahala ni siapa? Allah. Sebab itu kita disuruh bertawakal. Mana kita letakkan usaha kita, Allah Ta'ala yang menentukan. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, itu hak Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi, itu dengan sebab maknanya pemurahnya Allah Ta'ala. Jadi gitu konsepnya begitu. Jadi kan. Jadi maknanya orang-orang yang beriman itu, maka golongan-golongan sufi ni mereka tidak meninggalkan perkara yang demikian. Jadi mereka meletakkan semua kerja dalam hidup mereka itu ialah meletakkan tawakal kepada Allah SWT setelah melalui maknanya liku-liku dalam kehidupan, bekerja, bersusah payah dalam mencari sesuatu dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu konsep ataupun yang disebut tadi ialah tawakal ini dia sebenarnya tidak menafikan akan usaha dan ikhtiar manusia. Jadi tak ada orang boleh dapat dengan berdoa je terus dapat. Kan? Dia melalui sesuatu ikhtiar. Ada juga yang Allah Ta'ala bagi yang macam tu. Itu adalah dengan sebab atas kehendak Allah Ta'ala juga. Kerana dengan doa dia kan. Jadi sebenarnya tapi sebagai umumnya kalau kita nak dapat sesuatu maka proses dalam dalam kerja itu ialah mestilah melalui proses yang kita tengok dengan cara-cara yang dengan secara yang zahir, iaitu mesti ada perbuatan. Kemudian setelah dibuat maka diserahkan segala natijahnya kepada yang menentukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu dia. Dan ini soalan yang terakhir ni Datuk, bagaimana Allah menjamin rezeki seluruh makhluknya, sama ada yang hidup di darat ataupun di lautan kan? Sebab bumi dunia ni kan. Jadi satu soalan yang menarik lah bagaimana kan. Allah Ta'ala menyebut wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang pun yang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki dan dia mengetahui tempat berdiam binatang dan tempat menyimpannya. Semuanya tertulis dalam lauh mahfuz Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat kan dalam soal memberi rezeki ini semuanya adalah pekerjaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada urusan manusia campur tangan. Manusia tak ada usaha untuk campur tangan dalam apa yang Allah Ta'ala beri kan. Sebab tu kita tengok bagaimana kalau sekiranya sebagai contoh lah, janin dalam perut ibu yang tempohnya 9 bulan 10 hari kan. Siapa yang boleh bagi makan dekat dia tu? Kan? Siapa yang masukkan sehingga anak ni tadi janin dia akan berubah daripada 4 minggu sehingga dia besar. Kan? Bagaimana dia boleh hidup di dalam perut yang kita, siapa yang masukkan makanan? Jadi ini sebab tu kita kena tengok ini semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dalam soal maknanya menentukan rezeki kepada seluruh makhluk, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan urusan manusia lah. Yang urusan kita apa? Usaha, ikhtiar. Itu urusan kita. Kan? Itu pun berapa banyak orang yang usaha ikhtiar kadang-kadang tak dapat kan? Jadi dengan sebab itu kita nak bagi orang yang beriman, dia perlu faham bahawa yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang perlu dilakukan oleh makhluk iaitu berusaha dan ikhtiar. Wallahu a'lam. Baik, itu dia penerangan kita untuk hari ini dan insya-Allah minggu depan kita akan beralih ke makam yang ketujuh, reda pula. Macam mana, apa yang dimaksudkan dengan reda. Dan Datuk terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami dalam program Mutiara Ilmu ini. Ya, insya-Allah. Insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Kita nak nasihatkan sedikit. Ya saya. Hari ini untuk makluman oleh kerana PKP minggu yang pertama, kepada seluruh warga negara Melaka, warga negeri Melaka, bahawa di masjid-masjid dibenarkan untuk mendirikan solat jemaat. Solat jemaat didirikan, tapi dengan SOP yang telah ditentukan oleh MKN dan kerajaan lah, iaitu hanya 45 orang saja dibenarkan bagi satu masjid ataupun mana-mana surau yang diberi kuasa untuk mendirikan solat Jumaat. Jadi dengan sebab itu kita menasihatkan kepada orang lelaki iaitu kalau nak mendirikan solat Jumaat
mereka kenalah datang lebih awal supaya mendapat tempat, 45 tempat tadi. Jadi kalau yang tak dapat, janganlah kita bersusah hati. Tuan-tuan boleh mendirikan solat Zuhur seperti mana biasa. Sebab dia termasuk daripada perkara yang menghalang kita untuk melakukan jemaah lah. Jadi insya-Allah kita menasihatkan kepada sidang jemaah supaya mengikut SOP yang ditentukan supaya rangkaian ataupun wabak COVID ini akan dapat kita bendung dan seterusnya kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT, kehidupan dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, itu dia antara peringatan yang dikongsikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Terima kasih Datuk. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia saudara, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, dan sebentar lagi kita akan ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk berita nasional dari sana. Terus bersama Melaka FM. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul.